Kita tak habis lagi hak baru ni, sambung hak baru ni, iaitu hadis di bawah tajuk istihbab ruqyatil marid, elok menjampi orang sakit. Hadis yang kedua akhir tu, iaitu Nabi SAW bila sakit dia akan baca atas dirinya, yakni untuk dirinya, bil muawwidzat, beberapa ayat pelindung ataupun beberapa surah pelindung. Kalau beberapa ayat maksudnya daripada dua surah, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau maksud beberapa surah pelindung, maka termasuk qul huwallahu ahad tu sekali, surah Ikhlas, surah Falaq dan suratul Nas. Itu yang dimaksudkan dengan muawwidzat. Wa yanfuthu, dan Nabi SAW meniup. Bila dia sakit berat, saya baca untuk dia, dan saya sapu tubuh dia tu dengan tangan dia sendiri, raja barakatiha dan seterusnya. Riwayat akhir tu dalam bab ni, bila Nabi SAW sakit, dia akan tiup tubuh dia, diri dia sendiri dengan membaca muawwidzat. Yani setelah membaca muawwidzat, wa masaha anhu biyadi, asituhanna, asituhannanya. Dalam syarah Imam Nawawi ni, kalau kita tengok dalam syarah Imam Nawawi tu, di bawah itulah nafatha alaihi bil muawwidzat. Tidak nak baca semua, sebahagian daripadanya. Siuk-siuk ni, siuk pada ketika jampi itu, dengan tubik air liur sikit ataupun tidak tubik langsung. Ada dua macam, iaitu nafth, nafth, tiup dengan mulut dengan tidak keluar sedikit pun air liur. Satu lagi tafl, tu tubik air liur sikit-sikit. Di sini dia sebut waqad ajma'u ala jawazihi. Ulama ijma' tentang keharusan siup lagu ni pada ketika jampi, kedua-dua cara. Dan jumhur dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang selepas mereka menganggap elok pada ketika jampi ni siup lagu tu. Yang ni ada asasnya, ada asalnya daripada sunnah. Qadhi Iyad berkata, dia kata ada sekumpulan ulama membantah tiup ni pada ketika jampi. Mereka hanya tiup dengan keluar air liur tu. Mereka tak dapat terima, mereka tolak tu. Mereka hanya mengharuskan an-nafkh. Nafkh mana siup tanpa keluar air liur. Hak tu saja. Walau bagaimanapun, ini ada perbezaan pendapat lah di kalangan ulama. Lepas tu dia sebut dia sebut lagi bawah sikit tu, beberapa baris bawah tu dia sebut pula hak Qadhi Iyad tulis, faedah siuk saat ni ialah mengambil berkat, sebagai mengambil berkat dengan sama ada angin dia tu, ataupun kalau ada sikit-sikit air liur, dengan hak basah tu, air liur tu dan angin serta nafas yang baru menyebut zikir. Yang baru menyebut zikir, dia ada keberkatan dia tu, kesan dia tu. Bila baca kan,
Baru ni kita sudah jumpa dah apa ni, adhibil bas rabban nas dan sebagainya. Allahumma shfi anta syafi, itu semua tu dengan berkat hak tu. Selepas baca hak tu, lidah kita tu baru baca hak tu, mulut kita baru baca hak tu, dengan berkat hak baca tadi, dia ada kesan dia. Itu katanya di sini. Selepas baca zikir yang maksur daripada Nabi SAW, tapi dia kata sebagaimana dia ambil berkat bi ghusalati ma yuktabu min adh-dhikr wal asma'il husna. Dia kata Qadhi Iyad, sebagaimana dia ambil berkat dengan air basuhan zikir dan asma'ul husna yang ditulis, ada juga berkat. Jadi mulut kita yang baca zikir tadi, lepas tu kita siup, tu pun dia ada keberkatan dia. Hak sebenar berkat tu kepada dia, bukan pada air liur tu, bukan pada mulut kita, iaitu pada zikir tadi. Dan zikir ni kalau tidak dalam bentuk bacaan begitu, dia kata boleh juga diambil berkat dalam bentuk ditulis. Situ dia adanya, ditulis zikir dan al-asma'ul husna. Lepas tu dia kata Malik, dia tiup. Bila dia jampi diri dia sendiri, dia tiup. Tapi dia tidak suka ruqyah dengan menggunakan besi. Jampi tu mana macam azimat lah, besi, tulis di besi gitu, ataupun gunakan garam, dia tidak suka. Begitu juga hak pensel simpu-simpu ni, ambil tali benar ke, apa ni, pita-pita simpu tu, dia tidak suka. Begitu juga jampi ataupun azimat yang ditulis padanya khatam, cincin Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman dan lain-lain simpulan. Sebab apa? Sebab serupa sangat, kata dia, cara ini dengan sihir. Cara yang seumpama ini serupa dengan yang diamalkan oleh ahli sihir. Imam Malik tidak suka sangat. Dia hanya jampi dengan baca sahaja. Tetapi sebelum ni Qadhi Iyad sudah sebut, ulama mengambil berkat dengan bacaan tadi. Satu. Selain daripada tu, dengan apa yang ditulis. Ditulis itu setara mana? Tulis tu setara mana? Cuma dia rayak, bukan dia mazhab Malik. Qadhi Iyad ni ulama dalam mazhab Malik, dia rayaklah pendapat Imam Malik sendiri. Imam Malik buat lagu mana sepatutnya adilah. Imam Malik taksir semua tu. Ya, dia naknya dalam bentuk baca gitu saja. Walau bagaimanapun Qadhi Iyad sudah sebut dah, boleh juga diambil berkat daripada basuhan yang ditulis, zikir yang ditulis, dan nama-nama al-asma'ul husna, boleh. Di sini timbul selain daripada apa ni, tulis azimat tu atas, kita kata apa ni, atas bekas daripada tembikar, orang panggil apa ni, pinggan tembikar ataupun jeluk dan sebagainya, tulis itu. Lepas tu basuh, minum air. Itu satu. Yang kedua, tulis atas sesuatu, atas kertas ke, macam di sini Imam Malik dia tidak suka tulis atas besi. Besi, atas besi pun orang tulis juga, besi ke, perak ke, apa-apalah, tulis atas tu apa-apa azimat. Dia tidak suka. Tapi ni kata ambil berkat juga. Ada ulama yang terima hak tu. Imam Nawawi hanya sebut secara ringkas gitu saja. Jadi dia tidak sebut dalil-dalil masing-masing. Dalil-dalil masing-masing ada yang nak terima, ada yang tak terima. Dari segi baca tu semua terima. Semua terima. Baca dengan hembus tu pun, tiup tu semua terima. Ulama mana-mana pun terima. Sebab apa? Jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi hak masih duduk khilaf ni masalah azimat. Walaupun tulis ayat Quran, walaupun tulis zikir, tulis asmaul husna dan sebagainya, hak tu masih khilaf lagi. Ada setengahnya terima, ada setengahnya tak mahu terima hak tu. Kalau tak terima tu sampai ke peringkat tak boleh lah, tak boleh, haram.
Ada juga yang tak saya terima tu sekadar makruh, seperti Imam Malik. Dia tak suka gitu sajalah. Bukan dia kata haram, tak jelas. Dia kata haram tu. Kalau kita nak tengok dalil masing-masing, hak kata boleh, hak kata tak boleh tu ada di tempat-tempat yang lain. Dan di dalam Muslim, dalam Bukhari ni tak ada benda lagu tu. Tu sebab apa? Hak ada dalam hadis-hadis, kita azimat ni tidak kuat mana sebenarnya. Paling tinggi ia hasan, kebanyakannya dhaif. Tetapi kalau hak baca jampi dengan baca dan hembus gitu, itu memang sahih. Untuk kita mengetahui dalil, orang yang terima benda ni, supaya tidak timbul kekecohan di kalangan kita, sebab setengah-setengah tu kata syirik, tak boleh langsung dah. Jadi ini makna menuduh sama-sama kita. Akan timbul tuduh-menuduh sesama kita. Baik kita tahu dalil masing-masing tu. Bagi orang yang tak terima, dia kata hadis sahih tidak ada. Hadis sahih tak ada benda-benda lagu tu. Hak dhaif ada. Orang-orang yang terima tu setara mana? Dia kata ada juga, boleh dah. Untuk nak pakai dalam perkara ni, setara tu hadis boleh dah. Baik kita nak tengok sejauh mana. Dalam kitab ni ada sebut, panjang sikit hal ni sebab dia ada berkenaan dengan tulis azimat. Bagi orang yang terima, dia mana dalil dia? Semuanya menganggap semua ni berkat belaka, atas dasar berkat belaka. Sama ada baca ke, tulis yang kekal ke, atau tulis lepas tu basuh dan minum, itu semua sebagai mengambil berkat belaka. Dia duduk di bawah bab tu, bab mengambil berkat. Mengambil berkat dengan ayat Quran, dengan azkar. Dia cerita di sini, hak tulis azimat dan saku, gantung di leher ataupun di lengan dan sebagainya, kanak-kanak ataupun orang-orang sakit, ataupun tulis lepas tu basuh dengan air dakwah yang ditulis ni, lepas tu bagi minum kepada orang sakit. Faqad thabata an iddatin minas sahabah wat tabi'in radhiyallahu anhu. Ini ada sabit daripada beberapa orang sahabat dan tabi'in mengamalkannya. Dan hak daripada sahabat dan tabi'in itu riwayatnya sahih. Kalau hak hak kebanyakan hak kait dengan Nabi itu tidak sahih. Hak tidak kait dengan Nabi, amalan sahabat itu banyak juga yang sahih. Umpamanya dia sebut satu, iaitu riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dia, yang mana sebenarnya hak ni, riwayat ni dalam Tirmizi pun ada. Dia kata riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, apabila seseorang daripada kamu terkejut daripada tidur tengah malam ke ataupun tengah hari, ke bila-bila lah tidur terkejut kerana mimpi ataupun gangguan yang mengejutkan, menakutkan, bila seseorang itu sedar kejut lagu tu, dia kena ucapkan, dia kena baca begini: Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa su'i iqabihi wa min syarri ibadihi wa min syarri syayatin wa an yahdurun. Fakana Abdullah, yakni Ibn Amr radhiyallahu anhu, yu'allimuha waladahu man adraka minhum wa man lam yudrik katabaha wa 'allaqaha alayhi. Itu lafaz dianya. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kemurkaannya dan keburukan hukumannya, dan daripada kejahatan hamba-hambanya, daripada kejahatan syaitan, dan daripada mereka menghampiriku. Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, ni sahabat ini, dia ajar hak ni kepada anak-anak dia hak sudah balik. Hak sudah balik, sudah reti, sudah boleh baca sendiri, dia ajar. Dia suruh baca gitulah. Hak mana tak balik lagi, dia tulis atas kertas dan dia sakut di tubuh anak dia tu. Hak ni.
Dia sebut sini Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dia daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Sebenarnya di bawah dia tu ada perawi Muhammad bin Ishaq dan ada perawi Ismail bin Ayyash. Dua-dua orang ni tak kemah. Perawi yang dipertikaikan. Ibnu Ishaq tu seperti kita sudah maklum dah, ramai sangat yang pertikaikan. Yang meriwayatkan daripada dia Ismail bin Ayyash, itu kalau dia meriwayatkan daripada orang yang senegeri dengan dia, sama-sama orang Syam, riwayat dia sahih. Tapi sekarang ni dia riwayat daripada Muhammad bin Ishaq. Ibnu Ishaq ni bukan orang Syam, maka riwayat dia tu tidak sahih. Dengan sebab itu Imam Tirmizi mengatakan hasan gharib. Adalah Tirmizi, adalah musannaf Ibnu Abi Syaibah ni tak ada sebut, dia tak ada hukum, dia royak gitu je. Hasan gharib menunjukkan dhaif lah. Gharib tu dengan makna dhaif. Dan hasan dalam istilah Tirmizi, kalau banyak riwayat tu banyak, sanad dia tu banyak, dia jadi hasan walaupun hakikatnya dhaif. Tapi apabila banyak turuk dia jadi hasan, mengikut istilah Tirmizi. Pada hakikatnya ini dia paling tinggi pun hasan. Ada kan? Inilah hak gantung ni. Hak gantung tekak ni ada. Gantung tekak ke, ataupun gantung di lengan ke, ataupun di lain-lain lagi. Lepas tu dia sebut lagi, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan daripada Abi Asmah, katanya, saya tanya Sa'id bin Musayyab tentang azimat. Dia kata, la ba'sa idza kana fi adim. Tak apa. Azimat ni tak apa kalau ada pada kulit binatang kau, ia sudah disamuk, ditulis atas tu, ataupun pada kertas. Maksud adim di sini tak apa. Dan Ibnu Abi Syaibah juga mengemukakan riwayat daripada Atha berhubung dengan perempuan yang berhaid yang memakai azimat. Lagu mana? Dia kata kalau dia pakai tu pada kertas yang terbuka begitu, dia kena pecah, kata dia. Tetapi kalau ada di dalam perak misalnya, disimpan dalam perak, boleh ditutup lah. Kalau dia nak buang pun boleh, kata dia. Kalau dia tak save pun tak apa juga, duduk terus lah di tubuh dia tu, tak apa. Ini Atha ni tabi'i, termasuk dalam tabi'in yang besar. Imam Syafi'i selalu, Imam Bukhari selalu buat mari pendapat dia. Dan Ibnu Abi Syaibah mengemukakan daripada Mujahid, dia tulis untuk orang azimat dan sakut, suruh pakai tekak. Lepas tu dia kemukakan lagi riwayat daripada Abi Ja'far, Muhammad bin Sirin, Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, Dhahhak, dan ramai lagi orang-orang lain dari kalangan salaf yang menunjukkan bahawa mereka mengharuskan menulis azimat dan menyangkut sakutlah ataupun ikat di lengan ke dan sebagainya. Ini salaf, ulama-ulama dari kalangan tabi'in ramai. Lepas tu dia mari di sini, sebabnya dia mari Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah ni kan selalu dirojok oleh orang-orang yang keras, tak say benda-benda lagu ni. Sebab tu dia mari Ibnu Taimiyah. Apa pendapat Ibnu Taimiyah sendiri? Ibnu Taimiyah dalam fatwa dia kata harus ditulis untuk orang yang diganggu oleh makhluk halus ataupun lain-lain, orang sakit orang lain-lain, boleh tulis apa-apa daripada kitab Allah, ayat Quran boleh tulis, dan ataupun zikir, mana-mana zikir, doa Nabi ajar, dengan midad, dengan dakwat yang diharuskan, dan dibasuh, lepas tu diberi minum, kata dia harus, sebagaimana yang dinaskan oleh Ahmad dan lain-lain. Imam Ahmad tulis dalam kitab dia memang lagu tu boleh. Abdullah bin Ahmad berkata, saya baca di hadapan ayah saya, ni sanak dia. Lepas tu dia marilah daripada Ibnu Abbas, dia kata kalau seseorang tu payah beranak, perempuan tu payah beranak, maka hendaklah ditulis Bismillah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan bin nahar, balagh
fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Qala abi, kata Abdullah, ada Imam Ahmad, ayah saya berkata, yani Imam Ahmad lah, haddatsana Aswad bin Amir bi isnadihi bi ma'nahu, dengan sanad dia ada. Wa qala yuktabu fi ina nazif. Imam Ahmad kata ditulis hak ni pada bekas yang bersih dan diberi minum air dia. Nak tulis dengan apa dia? Tulis dengan dakwah kita lega. Tak, tulis ni isyarat. Tulis ni kita kata ambil itu apa ni, itu dakwah tu kan. Nak masuk dakwah tu, apa dia orang panggil? Boleh pecek tu, masuk dalam tu. Lepas tu kita tulis lah dengan air kau ataupun dengan air mawar kau, tulis atas bekas tu. Tulis nampak, lepas tu masuk. Gitu je. Bukan tulis dengan dakwah ni. Tulis lagu tu. Qala abi, ayah saya berkata, kata dia, wazada fihi Waqi'. Waqi' perawi menambahkan di dalam riwayat ini, dia kata fatusqa, diberi minum kepada perempuan itu, wa yundahu ma duna surratiha, dan dijiu, dicurahkan di bawah pusatnya, di bahagian bawah pusatnya, air tadi. Wa qala Abdullah anak Imam Ahmad, dikata raaitu abi yaktubu lil mar'ah, saya tengok ayah saya sendiri tulis untuk seorang perempuan, fi jamin, pada satu bekas, pada satu piala ataupun sesuatu yang bersih. Lepas tu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengemukakan asar Ibnu Abbas ini melalui tariq yang lain pula, sanad yang lain pula. Wa qala fi akhirih, dan di akhirnya dia berkata, qala Ali, maksud beliau ialah anak Hasan bin Syaqiq, perawi kepada asar ini, yuktabu fi kaghadah, boleh juga ditulis pada kertas dan digantung pada lengan perempuan itu. Qala Ali berkata, perawi ini, wa qad jarrabnahu, kita sudah menguji benda ni, telah mencuba benda ni, falam nara syai'an a'jaba minhu, tidak pernah kita lihat sesuatu yang lebih ajaib kesannya daripada hal ni. Dia buat berapa kali dah buat dah. Fa idza wada'at tahulluhu sari'an, bila sudah beranak, pecahlah, bangat-bangat pecah. Thumma taj'aluhu fi khirqah, lepas tu bubuh di dalam bekas lah, bekas yang bersih, ataupun bakar, kalau tak simpan bakar. Ini yang disebutkan di sini. Ini alasan bagi orang yang mengatakan boleh pakai azimat ataupun boleh guna gini-gini ni, boleh. Inilah alasan dia. Dan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan boleh. Orang-orang yang kata Ibnu Taimiyah keras sangat, serba tak boleh, serba syirik, ini dia kata boleh. Dan dia kata Imam Ahmad telah menaskan benda ni, Imam Ahmad sendiri mengamalkannya, boleh. Tapi walau bagaimanapun benda ni khilaf, seperti kita kata tadi lah, dan ini bukan perbuatan Nabi, ini tabi'i, sahabat. Sebab tu kata walau bagaimanapun salah. Ulama salaf juga pada qurun al-mashhudu laha bil khair ada mengamalkan benda lagu ni. Lepas tu dia sebut asar-asar ini menjadi hujah yang menolak pendapat orang yang mendakwa di zaman kita ini bahawa menulis azimat ataupun memberi minum air azimat sani yang ditulis ni mamnu'un syar'an, terlarang di sisi syarak. Setengah-setengah orang kata gitulah. Setengah-setengah tu melampau sampai ke peringkat mengatakan syirik. Kalau orang buat lagu tu, dia pandang serong. Wastadalla bima akhrajahu Abu Dawud, dia pegang dengan hadis yang dikemukakan oleh Abu Dawud daripada Zainab, isteri kepada Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lah isteri dia. Kata Ibnu Mas'ud, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk. Jampi dan azimat, begitu juga tangkal, semuanya syirik. Tetapi kalau kita baca hadis ni habis,
Sampai habis kita dapati lain maksud dia tu. Sebab kalau kita tengok sekat tu, ruqah tu, Nabi sendiri pun ada jampi. Apa nak syiriknya? Sahabat-sahabat pun ada jampi. Sini ada sebut jampi. Apa yang dimaksud dikatakan syirik tu hak mana? Dia ada perinciannya. Dia kata hadis ini seterusnya, kalau kita baca, menolak pendapat orang yang pegang begitu. Wa fihi, dalam hadis ini ada sebut isteri Ibnu Mas'ud tu pun kata, saya kata, lima taqulu hadha, apa kamu kata begitu? Tak boleh tu. Wallahi laqad kanat aini taqdhif, mata aku ni sakit, kata dia. Aku pergi kepada fulan al-Yahudi, si Yahudi tu saya pergi berjumpa dengan dia. Dia jampi saya. Bila jampi, lega, tak sakit. Abdullah pun kata, itulah kerjaan syaitan. Itulah pekerjaan syaitan. Dia cucuk mata kamu tu dengan tangan dia. Apabila si Yahudi, bomo Yahudi ni jampi, dia berhenti. Dia tak cucuk lah, dia berhenti, tak sakit. Cukup kepada engkau, kata, untuk benda lagu ni cukup pada hak Rasulullah SAW ajar. Adhibil bas rabban nas. Hak kita baca dulu. Baca ni padan dah sebenarnya, tak perlu. Ini menunjukkan bahawa yang dilarang itu yang merujuk kepada Yahudi, kepada orang kafir, dan ada kaitan dengan syaitan, gapo tu, hak jampi, hak lagu tu. Dan boleh menyebabkan kita menganggap orang kafir ni jadi lebih sakti pula, lebih sakti lagi daripada kita orang Islam. Ini merujuk kepada ruqyah ahli syirk yang mendapat bantuan daripada syaitan dan lain-lainnya. Adapun ruqyah yang tidak ada syirik, itu harus, bukan wajib, harus. Dan sabit daripada Nabi SAW banyak, berdasarkan banyak hadis. Begitu juga halnya dengan tamaim, dengan azimat. Orang Arab dulu, dia sangkut macam-macam lah. Dia sangkut terah ni macam-macam lah. Dia sangkut disakut di tekuk anak-anak dia, ataupun dia pintar-pintar benar, dia sipu dengan anggapan ini akan memberi kesan, dengan cara jahiliah dia tu lah. Syaukani, ni dia ambil pula. Syaukani ni orang ahli zahir lah ni. Syaukani ni tak ada mazhab, dia tidak pakai mazhab. Dah banyak perkara dia ikut hadis, tetapi dalam perkara ni cuba perhati, dia terbuka. Ibnu Taimiyah kau, Syaukani kau, sebenarnya terbuka. Kalau ada dalil, tak apa. Ni Syaukani kata, ketika dia mensyarahkan hadis Abu Daud ini dalam Nailul Awtar, dia, yakni Ibnu Mas'ud, mengaitkan 3 perkara ni dengan syirik. Nabi SAW mengaitkan 3 perkara ni dengan syirik. Abdullah bin Mas'ud riwayatkan tadi, kerana i'tiqad mereka bahawa benda tu memberi bekas, benda tu sendiri memberi kesan, benda tu sendiri yang menyembuhkan, bukan sebagai sebab dan hak harus yang dibenarkan. Lepas tu dia ambil pula Ibnu Abidin dalam Raddul Muhtar, apa semua ni. Orang-orang Arab dia sakut tekuk anak-anak dia untuk menyelamatkan mereka daripada gangguan makhluk halus. Islam telah membatalkannya kerana mereka i'tiqad bahawa ini betul-betul menyembuhkan. Bahkan ini adalah syirik. Mereka ingat mana dengan cara lagu ni boleh menolak takdir yang telah ditentukan ke atas mereka, dan mereka meminta bantuan untuk menolak keburukan itu daripada selain Allah. Kalau ini menunjukkan bahawa tamaim ataupun azimat yang diharamkan itu tak ada kena mengena dengan azimat yang ditulis daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun mana-mana zikir, kerana ini harus mengikut jumhur fuqaha ummah. Bahkan setengah-setengah ulama mengatakan elok kalau kita buat tu dengan menggunakan zikir yang ma'thurah, kama naqala anhum asy-Syaukani fi an-Nail. Syaukani menukilkan ulama-ulama kata gitu tu, siapa dia? Di dalam Nailul Awtar. Ini boleh kalau kita gunakan azkar, zikir-zikir ataupun ayat Quran. Itu tidak salah.
Ini berkenaan dengan azimat lah masing-masing lah, tak sepakat pun tak apa, benda khilaf. Tapi bagi orang yang tak sah, sebab dia kata tak ada riwayat yang kuat, Nabi SAW tak ada buat gitu sendiri, tak ada. Ada sahabat, itu pun riwayat tidak kuat. Tapi amalan sahabat tabi'in ada, setengah-setengah tu ada buat gini. Jadi kita nak kata sesat tak boleh. Dan tentu sekali hak mereka buat tu menggunakan ayat Quran ataupun zikir-zikir. Kalau azimat yang menggunakan unsur, ada unsur syirik dan sebagainya, itu tak boleh lah. Memang semua kata tak boleh. Hak kata boleh azimat pun kata tak boleh juga. Semua kata tak boleh. Hak kata boleh tu dalam keadaan bahan dia tu yang ditulis itu daripada Al-Quran ataupun zikir-zikir daripada Nabi SAW, doa daripada Nabi SAW. Dan kita akan datang akan jumpa lagi riwayat yang menunjukkan benda-benda yang seumpama ini boleh. Ini cerita pengalaman lah, satu pengalaman Anas sendiri semasa duduk di luar negeri. Dulu ada seorang syekh tu, memang dia pelik sikit. Kita je naik kereta api dengan dia lah, dah jumpa dengan dia tu nak pergi tempat dia. Tapi kita tidak nak ngaji goni, pasal dia tu hebat ahli falsafah. Kita nak mengaji falsafah lah dengan dia. Kira-kiranya naik kereta api, rupanya dia ni ahli azimat juga. Ahli azimat juga dia ni. Jadi orang royak dah, dia ni memang jenis gini. Tak apalah. Bila naik atas kereta api tu, setiap berhenti stesen ni kan orang mari cari. Bukan orang Islam saja, Hindu apa naik kereta api berebut nak jumpa dengan dia. Masing-masing royak, dia tak tanya agama juga, tak ada. Tulis agama dia royak lah gini. Hadiah anda duduk depan dia, kursi depan dia duduk sini. Orang royak dia gini. Dia pun tulis buat gini kata dia. Bui hak ni pula mari macam doktor pula je. Atas kereta api begitulah sepanjang jalan. Rupanya begitu dia. Memang dia orang alim besar. Dia ni ada, lepas tu ahli falsafah dia ni, ahli mantik, ahli hadis juga. Dia macam-macam, hebat dia. Sebab tu dia nak pergi duduk tempat dia tu. Jadi tengah jalan tu berlaku begitu. Lepas tu kita tanyalah, apa yang buat macam ni? Dia kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utuskan Muhammad tu sebagai rahmat kepada sekalian alam. Alam tu semua, Hindu kau Islam kau tak cara. Biar orang tahu kita orang Islam ni jadi rahmat kepada sekalian alam. Kau situ pergi. Dia kata lagu tu. Lepas tu tanyalah, tulis ni lagu mana ni? Kita tak faham ni. Dalam bentuk nombor-nombor lah macam-macam. Ini isyarat kata dia, bahasa isyarat. Kalau kita tulis Quran tak sesuai orang kafir, dia buat lagu mana tak tahu. Dia pergi dalam jamban atau dalam apa. Ni ahli ilmu dia tahu benda ni, nak isyarat. Tapi jadi juga isyarat dia, ni makna dia gini, ni makna dia gini. Ahli dia tahu. Sebab kita nak jaga kesucian Quran ini, apabila diterjemahkan dalam bentuk lain, dalam bentuk bahasa tu, bahasa azimat tu, dia ada juga kesan. Kita setakat mana hak boleh kita tolong manusia ni, kita tolong. Tu cerita ni. Lagu tu lah sepanjang jalan. Dia ni pelik juga cerita dia ni. Cerita dia tu ada sekali dia sana, Maulana ni cari pitih gitu je, cari pitih nak buat sekolah dia, nak buat masjid dia, cari pitih, bawa beg, cari pitih penuh beg lah, buat kelik. Satu kali naik bah, sebab nak pergi tempat dia tu kapung sangat. 2 kali je bah sampai situ, pagi sekali, petang sekali. Naik bah. Ceritanya dia naik bah. Dia naik bah, dalam perjalanan tu pokok sekat bah dia. Lepas tu suruh berhenti lah, ambil lah, habis lah barang-barang mah mana-mana ada datang bah, orang-orang ada datang bah. Masuk dia, tanya dalam beg tu ada ke? Dia ada pitih penuh beg tu. Pokok tu pun suruh pergi. Dia kata tak boleh, kata dia. Bapa dia nak ambil, dia kata jangan, ni orang amanah orang nak buat sekolah, orang beri wakaf ni, nak buat masjid, nak buat kebajikan, tak sih nak ambil semacam. Dia pun lepas ambil dan nak.
Ambil tu, tunduk ambil tu, buta belakang, tak nampak. Cepelik juga Maulana ni. Buta, dia pergi balik, tak jauh dah, dekat sekolah dia tu, tak jauh, berjalan, pakak pergi hari pergi di sekolah dia tu. Pakak jerit lah, mengaduhai, minta maaf ke apa. Dia senyap, tak kata apa. Lepas pada tu pakak nak taubat taksir dah, buat semula. Lepas tu alhamdulillah, bagi balik, dia ambil balik. Lepas tu balik lah, buat lepas tu jadi nampak. Pelik juga cerita tu. Pelik juga cerita. Dan Maulana ni dia memang pelik lah. Kadang-kadang dia buat jamuan, dia panggil belakang, bukan orang Islam saja. Hindu kosik ke mari buat jamuan. Dia jadi jokako. Dia jadi jokako, bubuh makanan ke apa, dia nak pinggan orang ni. Pelik dia, memang pelik lah. Itu ceritanya. Jadi dia ni memang hebat lah, Mak Azimat ni memang hebat. Sampai dalam perjalanan tu, sepanjang jalan tu, setiap berhenti di stesen orang naik, orang tahu dah. Kalau ada dia, orang akan cari, tak kira agama ke apa. Kira-kiranya dia pegang dengan hak ni, dia pegang dengan hak ni. Kita tak saya terima, biarlah, kita tak saya pakar, tak apa. Tetapi adanya orang-orang lagu ni kadang-kadang ada baik juga. Berapa ramai orang-orang yang boleh terpengaruh dengan Islam, boleh tertarik dengan Islam kerana hak lagu-lagu ni. Berapa ramai. Kalau dia boleh tarik lagu tu, wujud, alhamdulillah lah. Dan ramai juga masuk Islam ke dia ni, kata dia memang jenis pelik. Jenis gitulah. Sangat merendah diri. Ni cerita hak betul lah. Cerita hak betul, memang kita tengok sendiri. Dia buat tu, tulis cepat lah pula. Hak ni pula ramai mari. Kereta api berhenti nak berhenti. Dia bila kereta api berjalan, pakat turun. Ustaz saya depan pula, mari naik. Lagu tu lah sepanjang perjalanan. Rupanya ada ni ulama-ulama pakai hak lagu ni. Walau bagaimanapun, kalau kita perhatikan, berdasarkan hadis yang sahih, buat lagu ni tak ada. Cuma dia ini atas dasar istidlal, istinbat, begitulah ulama. Kalau ada pun hak tadilah, Abdullah bin Amr bin Al-As, itu riwayat sebenarnya tidak sahih. Tidak sahih. Hak moleknya kita baca jampi. Hak tu jelas. Jampi menggunakan Al-Quran, hadis-hadis, hak tu jampi langsung gini dengan mulut. Tidak guna hak tadi, azimat tadi masih lagi khilaf. Walau bagaimanapun kita kena hormatlah pendapat orang lain. Gitulah. Seterusnya istihbab ar-ruqyah min al-ain wan namlah wal humah wan nazrah. Baru ni kita sudah terjemah belakang dah ni. Bab seterusnya lah, kita pergi kepada bab seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan kepada satu keluarga ahli rumah, yakni keluarga Ansar, untuk bomo, untuk menjampi kerana kena sengat binatang yang bisa. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan kepada satu ahli keluarga Ansar untuk bomo seperti juga. Lepas tu Nabi SAW bila ada siapa-siapa sakit ataupun luka ataupun naik bisul, Nabi SAW buat gini dengan jari dia. Dengan jari dia begini. Dan Sufyan perawi ni letak jari telunjuk dia di tanah. Mula-mula dia buat gini, ambil. Dia letak jari ni, biar kena air lidah. Lepas tu dia letak atas tanah. Lekatlah tanah tu sikit di jari tu. Sambil akak tu dia kata, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Itu yang dia kata, itu yang dia ucapkan. Bismillah, dengan nama Allah, tanah bumi kita ini
dengan air liur sebahagian daripada kita, untuk disembuhkan dengannya pesakit di kalangan kita dengan izin Tuhan kita. Hak tu yang dibaca. Ini dalam riwayat ni. Dan seterusnya riwayat daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya antastarqiya minal ain, menyuruhnya supaya cari bomok untuk berubat orang yang kena gangguan makhluk halus. Tastarqiyah, dia cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah cari. Kalau orang kena gangguan ni, cari bomok. Dia suruh cari. Jangan duduk bergantung dengan dia saja. Benda ni orang lain pun boleh buat juga. Itu isyarat ke situ. Dan tidak semestinya orang alim, tidak syarat. Tidak semestinya pewaris Nabi lah yang bawa ilmu dia, tak mesti. Orang biasa pun kalau belajar cara dia boleh. Itu isyaratnya. Sebab tu dia suruh. Riwayat daripada Aisyah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, suruh saya an astarqiya, cari bomok, cari orang yang pandai jampi kerana terkena gangguan makhluk halus. Riwayat daripada Anas bin Malik tentang ruqa, tentang jampi ni, kata dia ruqisa, dibenarkan untuk humah, untuk menjampi orang yang kena sengatan, binatang yang bisa, ataupun namlah. Namlah ni sejenis penyakit, macam bisu pecah di sebelah, di lambung. Wal ain, dan kerana gangguan makhluk halus. Itu 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ni. Seterusnya sepatu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jampi untuk 3 perkara. 3 perkara ni bukan khusus dengan 3 perkara ni. 3 perkara ni boleh. 3 perkara tu sebenarnya merangkum minda, dia isyarat. Satu, kena sengat. Hak zahir juga, tapi jenis bisa, jenis kena racun. Kena carilah ubat untuk penawar racun ni. Lagi, penyakit tubuh kerana perubahan mizaj dalam tubuh, kerana makan tak seimbang, kau gapo kau, keracunan kau, kerana banyak toksik dalam tubuh kau, tak kira lah, sehingga tubik jadi bisu gapo. Itu hak penyakit tubuh, penyakit kesihatan tubuh ni jadi tidak sihat. Yang ketiga, kerana gangguan makhluk halus. Hak ni pula, hak halus tu, hak gangguan, hak makhluk, hak kita tidak nampak. 3 tu sebenarnya merangkum minda. Bukan kata untuk 3 tu saja, hak jenis-jenis tu lah. 3 perkara. Lepas tu pernah Nabi SAW tengok di rumah Ummi Salamah seorang perempuan, gadis, yang muka dia pucat. Nabi SAW kata, kena ni, ada kena ni, fastarqulah, kamu carilah bomok untuknya, kamu carilah tukang jampi untuknya. Maksud kena tu, yang ni di muka dia tu ada tanda. Di sini dikatakan pucat. Dalam setengah-setengah riwayat dikatakan hitam tanda di muka dia. Lainlah, berbeza daripada orang biasa. Lepas tu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata Nabi SAW telah membenarkan untuk keluarga Hazm menjampi kerana patukan ular. Kalau orang kena patuk ke ular, Nabi suruh dia, keluarga dia, keluarga dia bomo lah, bomo orang kena patuk ke ular. Dan Nabi SAW pernah kata kepada Asma binti Umais, guana, kata dia, saya nampak anak-anak saudara saya ni, anak sepupu, anak saudara tu sebenarnya sepupu Ja'far, anak Ja'far. Anak-anak saudara ni nampak letih ni, kuruh kekek ni, kau tak cukup makan. Dia kata, mak dia kata, Asma binti Umais itu isteri kepada Ja'far pada ketika tu, anak dia namanya Abdullah dan Muhammad. Dia kata, tak sabit tu, tetapi mudah benar dia ni kena, terkena pandangan, mudah benar. Qala, Nabi SAW pun kata, kamu jampilah dia, kamu jampilah dia. Nabi tidak jampi, Nabi suruh dia jampi, kamu jampilah dia. Qalat, kata Asma, fa'aradtu alaih, saya pun kemukakan jampi hak saya tahu. Hak saya tahu tu saya kemukakan kepada dia, saya baca depan dia. Faqala, dia pun kata, irqihim,
bomoh lah, jampilah. Jampilah. Yang ni dia tidak tahu daripada Nabi, Nabi tak ajar dia. Dia dapat ilmu tu daripada orang lain. Cuma dia kemukakan kepada Nabi, Nabi dengar. Nabi kata tak apa, bomoh. Seterusnya riwayat daripada Jabir hak tadi juga, cuma lafaz dia berbeza. Nabi SAW telah membenarkan untuk jampi kerana terkena patukan ular. Dia benarkan kepada Bani Amar. Lepas tu ada satu orang kata, wahai Rasulullah, boleh kau saya jampi, saya bomoh orang? Nabi SAW kata, sesiapa di antara kamu yang mampu untuk memberi apa-apa manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Benda molek dengan maksud molek, kalau kita boleh buat, buatlah. Satu orang pula dia kata, arqihi ya Rasulullah, walam yaqul arqi. Supaya tadi juga ada beza lafaz dia saja. Baru ni kita sudah bincang dah tu. Riwayat daripada Jabir lagi, dia kata, pak cik saya dia pandai jampi orang hak kena sengat kau kala jengking. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat tahu Rasulullah lari daripada jampi. Kata perawi ni Jabir, dia kata, pak cik saya tu pun pergilah jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, engkau telah larang daripada jampi-jampi ni. Sayanya memang pandai jampi orang yang kena sengat kau kala ke apa ni. Nabi SAW kata, sesiapa di antara kamu yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Mana boleh buat, buatlah. Dia tidak larang. Hak salah lagi ni pun lagu tu juga. Cuma di sini dia sebut apa ni, pak cik kepada Jabir tadi kata, engkau telah melarang daripada jampi. Nabi perawi dia kata, fa'araduha alaihi. Masing-masing sahabat ni kemukakanlah. Ni kemuka jampi dia, ni kemuka jampi dia di hadapan Nabi, baca. Faqala ma ara ba'san. Nabi SAW kata, tak apa, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Seperti tadi juga. Lepas tu riwayat daripada Auf bin Malik al-Ashja'i, pak akhir ni, dia kata, kami semasa jahiliah duduk jampi, guna jampi. Kami pun kata, wahai Rasulullah, lagu mana dengan jampi-jampi ni? Hak sampai jahiliah lagi ada, lagu mana? Nabi SAW kata, kemukakan kepadaku jampi kamu. Cuba baca lagu mana. Lepas tu dia kata, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa jampi ni, bomoh ni, kalau selagi tidak ada syirik di dalamnya, tidak ada unsur syirik, tak apa. Ataupun unsur-unsur lain lah yang bercanggah dengan syariat Islam, tak boleh lah. Kalau hak bercanggah tu misalnya menggunakan najis ke, dia kata ambil kepala tahi misalnya, ataupun kena apa ni, nak jampi, nak buat ni berjadi ni, kena sembelih ayat, lepas tu ayat tu tinggal situ di pusu tu misalnya, tu tak boleh lah. Syirik juga tu. Syirik juga. Kalau lagu lain lagi misalnya hak tidak syirik lah, tidak syirik tapi dosa. Nak buat ni, nak jadi benda ni, kamu kena jadi orang minyak dulu. Misalnya kena pergi khianat kepada sekian-sekian ramai orang perempuan dulu baru jadi ilmu. Tak boleh lah lagu tu. Hak bercanggah dengan syariat tak boleh. Kalau tidak, tak apa. Nak dapat hak tu, kalau tidak bercanggah dengan syariat, tidak ada unsur syirik, tak apa. Kalau ada, tak boleh. Tu je lah. Itu panduan dia. Tak apalah. Dalam hak banyak-banyak kita baca saat ni. Ni kita nak tengok sini. Min kulli dhi humah. Humah tu sengatan berbisa. Tak kira lah, ular ke, kala ke, jengking ke, apa ke, apa ni, tebuai ke, lebah ke, hak bisa, hak ada bisa, boleh bomoh belakang. Ni bomoh ni bukan penyakit hak gangguan makhluk halus saja, tidak. Hak Nabi SAW ajar ni, hak sahabat-sahabat kemukakan kepada Nabi dan Nabi terima. Nabi akui itu, tidak kata hak makhluk halus saja, dak. Hak zahir-zahir penyakit kerana racun gapo ni pun boleh diubati juga dengan jampi ni. Tidak kata nanti ada ubat akar kayu ke ataupun ubat kena import, kena beli di farmasi, tak. Hak tu pun salah satu cara juga. Banyak cara untuk menyembuhkan ini. Kalau kita pandai cara lain, boleh guna hak tu.
Kalau kita, tidak salah, molek lah. Kalau ramah, kau ramah orang pandai macam-macam ilmu ni, kau molek. Oh ni pandai ni, oh ni pandai ni. Ada ketikanya ketika tak ada ni, kita boleh guna ni. Boleh guna ni. Molek lah. Jangan kita saling menafikan. Nak kata hak kita saja molek, tak boleh lagu tu. Asalkan ada kesannya. Berapa ramai pahala ni pun kita kata bisa. Tak mau ular ke apa. Ular bisa. Dia boleh buat bisa tu. Nak buat mana? Inilah hak Nabi SAW rakyat ni betul. Betul. Hak kemukakan apa ni jampi tadi tu. Antara jampi yang dikemukakan. Ini apa yang dikemukakan oleh Tabarani dalam Mu'jam Awsat dia daripada Abdullah bin Zaid. Dia kata gapo? Kami kemukakan kepada Rasulullah jampi kerana disengat binatang bisa. Fa'adhina lana fiha. Nabi SAW benarkan kepada kami untuk guna. Benar. Hak mana? Wa qala, dan Nabi SAW kata itu sebenarnya termasuk dalam perjanjian jin. Dalam riwayat yang lain, itu sebenarnya termasuk dalam perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman dengan binatang-binatang bisa ni. Suatu ketika dahulu. Ni. Hak jampi-jampi ni sebenarnya hakikatnya adalah perjanjian Nabi Sulaiman dengan binatang-binatang bisa. Gapo dia? Ruqyah tu. Bismillah. Bismillah syajjah qarniyah milha bahrin qafta. Tu baca. Ini disebutkan oleh Al-Jazari dalam Al-Hisnul Hasin. Bab doa-doa Nabi, doa-doa semasa Nabi, dia kumpulkan dalam itu. Dan Al-Haythami juga mengemukakan riwayat ini dalam Majma'uz Zawaid, dan dia kata isnaduhu hasan. Isnadnya hasan. Atas dasar ni boleh, kata dia, kita bomo menggunakan sesuatu yang kita tak faham makna dia. Boleh. Sebab asal ni tak faham tu bukan bahasa Arab tu. Bukan bahasa Arab. Sebab Nabi SAW telah membenarkan dengan terang, dengan jelas tadi. Sedangkan apa dia? Syajjah qaraniyah milha bahrin qafta. Tak faham bahasa Arab. Tapi Nabi SAW sudah membenarkan. Daripada sinilah ulama-ulama kata, termasuklah yang berkata begitu ialah Anwar Shah Kashmiri. Dia kata kalau guna bahasa lain pun tak apa, asalkan tidak ada unsur syirik, tidak bercanggah dengan syariat. Itu je asal. Bahasa Melayu pun tak apa. Bomo ni. Mana dalil? Ni. Lepas tu kita kata Nabi Sulaiman dulu janji dengan binatang-binatang ni kalau kena hilang bisa dia. Baca ni. Itulah antara awak dia baca. Dan ni Nabi akui. Menunjukkan kalau kita faham. Orang Arab tak faham bahasa Melayu, kita katakan orang Arab tak faham bahasa Melayu. Kita orang Melayu faham. Gapo dia tu? Faham? Apa hak kita faham? Adakah unsur syirik? Adakah benda hak bercanggah dengan syariat? Tak ada. Tak ada, tak apa. Sudah ada pengalaman orang dulu buat, jadi. Lepas tu kita kata, jadi lagu mana kita? Dia tidak nak tilah mana Tuhan nak beri rahmat dia. Tuhan kesian kepada manusia. Dia nak tilah mana? Dan boleh tidur pun boleh. Dia ada orang mari baca ni. Baca ni. Dah tu kita boleh buat tak apa untuk berubah. Tidak termasuk dalam bid'ah benda tu. Bukan ibadat. Untuk berubah. Asalkan benda tu tidak bercanggah. Ada kalanya dia mari lagu tu je. Dia mari lagu tu. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, pakhla ni pun banyak lagi benda pelik-pelik kan. Benda pelik-pelik. Ada makhluk lain lah ajar gini. Dia ajar. Ada pula orang kata anak dia majak kecil lagi kena ambil. Lepas tu ambil duk tolong dia lah. Setelah sekian lama mari tolong dia. Kalau nak penyakit gani-gani dia mari lah. Dia mari daun lah. Kita tak faham. Tak faham. Ada benda-benda yang seumpama ni. Nak terima tak terima benda ni ada. Tak terima pun tak apa. Tapi ada. Hikmah Allah SWT. Dia boleh buat melalui siapa-siapa, tidak manusia. Lepas tu kita kata anak manusia dia ambil. Dia pera cara dia. Mari tolong mak pak dia pula.
Jadilah momok dia, tak tahu ke satu. Mula-mula tak tahu ke satu. Apabila mari bui jadi. Orang terang jadi. Dah kan. Hak doktor ubat pun tak jadi gini dengan dia, jadi. Tuhan nak bui rahmat dia. Ikut apa cara dia boleh bui. Tu je hakikatnya. Kadang-kadang ada kalanya anak dia tu ajar royak. Gini kata gini. Kata gini. Hak kata gini tu bahasa Melayu ataupun bahasa Cina ataupun bahasa mana-mana boleh berlaku. Sebab rahmat Allah SWT ada di mana-mana. Kalau kita bersikap terbuka begitu, banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Tapi kalau kita main cara sepik, tak sih, sirik selalu. Tak boleh lagu tu. Banyak perkara ni. Ini muka kita baca hadis ni. Dalam hadis ni mana ada? Tak faham ni. Cumanya orang-orang hak terima ni, tu Nabi dah akui, tak apalah. Tapi bila Nabi tak ada dah rahmat Allah SWT nak bagi kepada kita orang Islam. Tak ada dah. Apa lagi kalau lah dia mimpi ada satu orang mari dia ajar baca ayat ni, kata dia baca ayat ni. Lagilah molek, lagilah bagus. Baca ayat tu apa salahnya? Ikut dia lah, jin kau orang kau siapa kau, ikut dia lah. Dia suruh baca, bila baca jadi. Dia baca lah. Tak apa hak tu, tidak daripada hadis Nabi pun, tidak Nabi ajar pun, dah jadi. Allah SWT nak buat jadi, dia jadi. Ada kalanya jadi sementara je, lepas tu tak jadi. Boleh jadi apa? Dia nak rayak kepada kita semuanya hak dia berlaku. Hak dia berlaku. Supaya ubat lah. Ubat pun lagu tu juga, ubat biasa. Sementara dia nak buat. Lepas tu kalau dia tak jadi, kena cari ubat lain pula. Lagu tu. Hak sani hak baca bismillah turbatu ardina, apa maksud dia? Imam Nawawi pun sebut, dalam ni pun sebut. Macam-macam pendapat ulama. Ada hak kata gini, ada hak kata gini, ada yang cuba sesuaikan dengan perubatan semasa dia, macam-macam. Kata Imam Nawawi, makna hadis ini iaitu dia ambil air liur di dia, Nabi SAW ambil air liur dia dengan jari ni, jari telunjuk. Lepas tu dia letak atas tanah. Bila letak atas tanah tu lekatlah sikit tanah. Lepas tu dia pun ambil ni, dia sapu tempat yang sakit dengan ujung jari dia. Dia sapu. Dia sapu. Gitu lah. Tapi kalau Tuhan nak boleh jadi. Supaya kadang-kadang hak bomo-bomo tu kan, hak hebat-hebat kita lemah tu. Kadang-kadang kalau kita tahu hak dia baca kita lemah. Benda tak nak sebelah mana. Sikit je. Lepas tu dia sebut pula pendapat Qurtubi lah begitu gini. Ni pendapat dari segi perubatan lah. Ia sesuai dengan zaman dia, tak apalah. Tetapi orang kritik Qurtubi tu kata tidak gitu. Sebenarnya hak ni termasuk dalam bab tabarruk, ambil berkat dengan nama Allah. Tidak semesti kita kena sesuaikan dia dengan mana-mana prinsip perubatan, tak perlu. Perubatan Yunani ke perubatan gapo ke. Sebabnya Tok Qurtubi sebut ni dia ada kaitan dengan perubatan Yunani. Tidak semesti gitu. Sebab kalau kita kata ada kaitan sokmo-sokmo, seperti sebab, hukum sebab dan musabab mesti berlaku sokmo, ni tidak gitu. Ini tidak begitu. Misalnya dia kata rahsianya tanah ni dia sejuk, kata dia. Dia ada sifat sejuk dan yubs, kering. Itu mengikut teori perubatan Yunani lah. Dia boleh menyembuhkan tempat yang sakit dengan sebab mizaj dia tu lagu tu. Dan dia boleh menahan kalau hak nak jadi nak jadi nanah ke apa, jadi tertahan. Tak jadi nanah. Sebab apa? Sebab kering dia tu. Lepas tu dia boleh, khasiat dia mengeringkan luka ataupun bisu tadi. Dia jadi kecup bisu dan boleh menyembuhkannya. Air liur tu pula khasiat dia, antara khasiat dia mengikut hak zahir ni, dia boleh menghancurkan. Kalau hak kerah dia boleh hancur. Dia boleh hancur. Dan dia boleh memasakkan. Kalau bisu hak tak masak lagi, dia boleh masak. Dan boleh menyejukkan luka. Begitu juga bekak hak berasa sakit panas tu dia sejuk.
terutamanya daripada orang yang puasa yang lapar, kata dia. Air liur orang hak lagu tu. Itu kata Qurtubi. Lepas tu Baydawi pula kata, air liur ni dia memang ada khasiat dia memasakkan gapo-gapo. Misalnya kalau bisu dia jadi masak, banyak pecah. Begitu juga dia jadi menyederhanakan mizaj dalam tubuh orang. Begitu juga tanah negeri, tanah satu-satu negeri itu dia memberi kesan juga kepada orang negeri itu. Dengan sebab itu kata dia, orang yang nak pergi musafir mana-mana molek dia bawa, kalau boleh bawa tanah dia, tanah negeri dia. Kalau dia tak boleh bawa air, apa-apa bila perlu bubuh dalam air minum waktu tu. Dia ada khasiat dia. Ini kata dia sesuai dengan perubatan zaman dia lah. Tapi ada pendapat ulama lain pula kata dia kata ni sebenarnya ambil berkat dengan nama Allah. Tidak semestinya berlaku begitu. Sebab tadi tak mesti. Turpasti pula. Ini seorang ulama yang lain pula. Dia kata ini isyarat ni. Ini bahasa bomo, bahasa isyarat. Sebab tu bomo kadang-kadang dia kecek tu zahirnya lagu lain, maksud dia lagu lain. Hak tu kita tak faham. Hak tu kalau mengaji dengan ahli dia tahulah. Ni maksud dia gini, ni maksud dia gini. Kadang-kadang kita kata mengarut lah. Sebenarnya dia maksud lagu lain. Misalnya yang dimaksudkan dengan turbah itu, tanah tu dengan nama Allah. Turbatu ardina, tanah bumi kita. Yang dimaksudkan dengan tanah itu isyarat kepada kejadian Adam. Isyarat kepada kejadian Adam, fitrah Adam, kejadian Adam. Dan riqah air liur itu isyarat kepada air mani. Isyarat kepada air mani. Aku tu perginya. Seseolahnya orang yang jampi itu dia bertadarruk, merendahkan diri, merayu kepada Allah dengan lisanul halnya, dengan lisan, dengan lidah perbuatannya, bahawa engkau telah mencipta asal kejadian manusia daripada tanah. Kemudian engkau menjadikan manusia itu daripada air yang hina. Mudah sekali kepadamu untuk menyembuhkan orang yang begini kejadiannya. Itu maksud dia. Pada hakikatnya lisanul hal, lidah bahasa dia tu bila dia buat gitu, dia nak royak gitulah. Ni anak cucu Adam. Adam tu jadi daripada tanah. Anak cucu dia kemudian ni jadi daripada air mani. Semuanya kita ni merendah diri, mengaku kehambaan kita terhadap Tuhan. Minta biar Tuhan sembuhkan orang ni, liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Imam Nawawi pula kata, yang dimaksudkan dengan ardina di sini bukan semua bumi, bukan semua tanah, tapi tanah Madinah saja, khusus tanah Madinah kerana keberkatannya. Dan ba'dina biriqati ba'dina, dengan air liur sebahagian daripada kami itu bukan orang lain, semua orang tak. Air liur Nabi, berkat air liur dia campur dengan tanah Madinah dengan air liur Nabi, kerana kemuliaan air liur dia. Dan ini khusus dengan Nabi. Ni cerita ni Nabi buat gini, cuma Allah SWT beri petunjuk kepada dia, buat gini, kali ni buat gini, kata gini. Bila dia buat jadi. Kalau orang lain kata tak mesti jadi. Dan kalau bumi Madinah tu sama kau boleh jadi, setiap orang kau boleh jadi. Tak juga. Sebab itu Imam Nawawi dia pergi kepada pendapat ini khusus dengan Nabi, bukan untuk semua orang. Tapi Hafiz Ibn Hajar bantah pendapat Imam Nawawi itu. Dia kata fihi nazar, boleh dipertikaikan pendapat Imam Nawawi itu. Sebab apa, orang lain buat jadi juga. Bukan tanah Madinah, tanah lain pun jadi juga dengan izin Allah. Tu. Ini pun salah satu cara juga dalam merawat orang sakit. Salah satu cara juga. Kalau Tuhan nak boleh sembuh, boleh sembuh. Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan pendapat Imam Nawawi itu. Dan daripada hadis-hadis yang kita baca tadi kan, kalau kita perhati, Nabi SAW suruh cari bomo. Suruh cari bomo, menunjukkan dia isyarat dah bahawa bomo-bomo ni tidak semesti daripada orang alim. Kamu jangan rojok ke aku sokmo.
Seseolah je dia kata, jangan setiap benda-benda hak dunia ni, hak remeh-temeh ni kamu bawa kepada aku belaka. Jangan begitu. Sebabnya benda ni semasa aku ni pun orang lain boleh juga jadi juga. Selepas aku pun begitu juga. Kamu jangan duduk bergantung dengan ulama semata-mata benda ni. Kalau tidak ulama pun benda ni boleh. Tuhan beri kelebihan kepada dia. Macam-macam caranya Allah SWT boleh bagi kepada seseorang itu. Sama ada dengan mimpi seperti yang kita kata tadi, boleh berlaku. Maka adalah kelebihan dia. Ataupun dia menuntut, dia belajar, dia terima ilmu tu, dia terima dengan siapa-siapa, dengan orang-orang tua, jadi bolehlah ambil dengan dia. Tak apalah. Tidak kata kena rojok semua perkara dia dengan orang alim, dengan warasatul anbiya. Tak mesti. Itu sebab dia suruh cari. Lepas tu ada kalanya sahabat royak ke dia, dia kata bomo, dia suruh buat sendiri. Jangan duduk bergantung dengan orang. Sebab kita orang Islam serupa je. Kalau terutama setengah-setengah benda tu dia boleh begitu saja je. Setengah benda tu dia kena terima. Bila terima serupa, siapa-siapa pun tak ada kelebihan. Orang tu daripada orang ni tak ada kelebihan, serupa je. Dan Nabi SAW kata ini termasuk dalam bab munafaat kepada saudara kita. Dalam bab munafaat kepada saudara kita ni, apa saja kita boleh beri munafaat kepada dia, buatlah. Jangan kata ni kita payah bahasa lah, tak faham ni hak ni. Bukan bahasa Arab, tak sih kalau tidak bahasa Arab. Jangan kata lagu tu. Kalau ada orang pandai boleh buat. Bahkan di sini kalau kita tengok di dalam syarah Imam Nawawi ni, cuba tengok di hujung bab tadi, istihbab ruqyatil marid, dia sebut qala al-qadhi Iyad menyebutkan, dia kata khilaf pendapat Malik tentang ruqyah Yahudi dan Nasrani terhadap Muslim. Imam Malik ada dua pendapat, beza pendapat. Ada yang kata boleh orang Islam nak berubat dengan orang kafir dalam bab jampi ni, bukan ubat doktor tu tak. Jampi ni orang Yahudi, orang Nasrani hak nak jampi, hak kena jampi tu orang Islam, boleh ke tidak? Ada dua pendapat Imam Malik. Wabil jawaz qala Syafi'i, Imam Syafi'i kata harus, boleh. Pada dasarnya boleh. Tapi jangan kita anggap, jangan sampai jadi kita kata dia sakti, dia lebih agama, dia lebih pula. Jangan. Sebab ada kalanya penyakit ni kerana gangguan syaitan. Syaitan tu dia pegang, dia jaga. Syaitan tu dia boleh sekat syaitan. Dia boleh suruh syaitan tu buat gini-gini, dia boleh. Sumpah dengan orang jahat lah. Orang tu dia baik dengan orang jahat, dia boleh suruh orang jahat katok orang, bunuh orang, buat gitu. Dia boleh sekat. Jangan sama-sama ganggu dia, orang kita. Dia boleh, orang jahat tu. Begitu juga orang kafir. Duduk setara tu je. Kalau duduk setara tu tak apa. Cuma hak ni dia berkait dengan makhluk halus. Makhluk halus ni pun manusia boleh juga berhubung. Kalau dia ada ilmu dia boleh berurusan juga dengan demo tu. Dia boleh sekat, dia boleh suruh. Kita hak tak ada gapo-gapo ni memanglah tak boleh. Hak tak ada ilmu ni memanglah nak suruh kau nak sekat tak boleh. Tapi orang yang ada, sama ada Islam kau atau kafir, dia boleh. Kalau duduk setara tu, akidah kita setara tadi. Dia ni serupa dengan orang jahat, boleh sekat, boleh suruh puak-puak jahat tu buat apa-apa. Tu setara tu. Kalau duduk setara tu. Tapi kalau bimbang, takut mudarat, takut terjejas agama kita, tak sah. Sebab tu anda sudah kata dah dulu, ulama kata boleh. Ni Imam Syafi'i kata boleh. Tapi dia pun kata lagu tu juga, tidak kata boleh secara mutlak. Hak naknya siap. Lepas tu kita kata dia japi dengan cara gapo tak tahu tu, syirik dengan gapo. Ikut dia lah, itu hak dia. Kita tak tahan duduk lepas macam. Dalam keadaan itu dah tak ada orang kita hak pandai. Tapi kena ingat, jangan sampai menjejaskan agama, jangan sampai tergugat agama, akidah. Hak Imam Syafi'i kata harus ni pun atas dasar tadi lah, dengan syarat-syarat tadi, bukan secara mutlak. Kalau kita takut, bimbang, tak sah. Begitu ya? Tak sah. Cari hak Islam. Tapi orang kalau dah sakit kan, kadang-kadang tak boleh nak ikut buat apa. Dan Nabi SAW kata siapa-siapa boleh beri munafaat kepada saudara dia, buatlah. Hak mana dia boleh. Ini isyarat kepada benda ni, benda yang boleh berkembang, boleh berubah.
Boleh maju benda ni dalam bidang dia. Boleh maju, akan berkembang, akan ada sama-sama hak berbeza-beza. Jadi tidak terhenti dengan Nabi, tidak terhenti dengan orang alim benda ni. Dan kita tengok memang pun kita tengok orang-orang hak lagu ni ramai tidak orang alim, orang biasa-biasa. Tapi bila dia terima, dia menuntut ilmu, ada kalanya tak ada apa-apa, dia tak ada amal apa-apa, tak ada. Bila perlu baca saja. Ada kalanya kena juga, ada jaga patah larang dia, ada juga cara dia. Nabi SAW suruh. Lepas tu dia sebut sini bomo ular, kala, jengking ni ada. Dan Nabi SAW suruh orang ni keluarga ni, dia tidak atas dia berlaku tu orang lain, menunjukkan orang lain boleh buat benda ni. Dan akan datang pun begitulah. Ketika dia ada tu, dia boleh kata pergi cari bomo, dia ni kena ni, pergi carilah bomo untuk dia. Nabi SAW tidak menyelesaikan semua perkara tu, sebab setengah-setengah perkara dia kira orang ni umat dia boleh buat. Padahal dia suruh tu menunjukkan gitulah. Jangan kita berasa terjejak. Umat ni pun lagu tu je. Setara Nabi dulu kan, adakah sahabat-sahabat kata lemah Nabi, suruh cari orang lain? Adakah gitu? Tak ada. Kalau ada gitu munafik. Orang Islam boleh dah. Dia tahu Nabi SAW tak sibuk melibatkan dalam semua perkara. Benda-benda lagu tu orang lain boleh buat, tak perlu dengan dia lah. Begitu juga kemudian pun kita kena ingat, orang ni pandai, besar dia ilmu dia, ilmu agama dia, tapi dia tak pandai bomo. Jangan kita berasa tawa dengan dia, jangan. Kalau kita berasa kita tak kena, seperti dengan Nabi dia lah. Kalau dia kata cari bomo, apa dia tak pandai. Tok guru sangat tak pandai benda lagu ni. Setengah-setengah orang tu tok guru dia kena boleh tak nampak, boleh ngaik. Kalau hujan tak basah baru tok guru sungguh. Tok wali lah tu dia panggil. Tok guru lagi, tok wali lagi, segala-galanya boleh. Bomo pun boleh. Tak mesti gitu. Bahkan kalau kita tengok sunnah ni tidak, dia banyak kali dia suruh cari orang lain. Ini isyarat kepada hakikat sebenarnya. Jangan kita sibukkan dengan benda-benda lagi. Apa lagi setengah-setengah ilmu tu mengikut petua-petua lah, petua orang-orang tua, orang-orang alim juga. Setengah-setengah dia tak sih bomo-bomo ni. Tapi jangan serik. Kita rakyat ni pendapat orang, bukan hadis Nabi. Pendapat orang yang berpengalaman. Dia kata kalau mengamalkan ilmu bomo ni 3 perkara. 3 perkara. Dia. Ini nasib dia. Satu, dia kata tak boleh simpan rezeki. Rezeki dia memang murah, tapi tak boleh buat harta. Yang kedua, dia berat ni. Anak dia tumpul akal. Fikiran tak cerdik. Biasa jadi biasa. Tak ada jadi geligor otak. Tu bahaya tu. Hak tu. Orang tak sih tu. Menyebabkan jadi tak sih. Tapi setengah-setengah orang, dia kata tak apalah, kita nak tolong orang, biarlah kita susah. Ada orang lagu tu. Bertuah dah dia. Tuhan bagilah ganjaran yang baik untuk dia. Tapi adakah benda tu mesti tak boleh buat harta? Tak juga. Tak mesti juga. Tak mesti. Itu pendapat orang. Dia boleh jadi dia tengok berdasarkan kebanyakan. Yang berlaku begitu. Setengah-setengah orang dia tak sih sebab takut tu lah. Yang ketiganya, dia kata ada susah nak mati. Susah nak mati ni biasa mana? Kalau ada ilmu hak pelik-pelik lah, ilmu dunia banyak-banyak sangat, dia susah nak mati. Tidak semestinya ilmu tu ilmu salah. Ilmu dunia ni ilmu lagu mana? Ilmu takluk tu ilmu dunia dah tu. Walaupun baca ayat Quran pun, jadi takluk tak nampak dia tu, dia baca ayat Quran. Tapi dia baca ayat Quran tu untuk tu, bukan. Kalau tidak dia tak baca lagu tu, ayat tu. Innal ladzi farada alaika, misalnya berapa kali ada ayat-ayat ni ayat dibaca ni, lepas ni cara dia gini-gini, itu ilmu dunia walaupun guna ayat Quran. Dia jadi salah satunya susah nak mati. Tak tahulah waktu tu. Mudah-mudahan kalau niat tu molek, tidak nak menyusahkan orang, mengganggu orang, mudah-mudahan tidak gitu. Sebab apa? Kalau kita nak tolong saudara kita, Allah SWT akan tolong kita. Ingat tu, itu hadis. Tadi pendapat orang. Boleh jadi ada orang tak kena.
Jadi gitulah. Ada hak tak kena jadi gitu. Sebab ilmu hak lagu ni ada kalanya bahaya. Ada kalanya bahaya. Tak kena dia jadi lagu lain. Dia jadi lagu lain, panah terlajak. Panah terlajak tu mula meneting tak tu galulah. Dengan sebab itu tak boleh mudah-mudah. Ilmu lagu ni tak boleh mudah-mudah. Ada kalanya orang akan belajar ilmu dunia ni. Orang panggil ilmu dunia lagu ni. Kalau tok guru dia mati, dia sakit, tak boleh nak ubah. Tak tok guru dia ada boleh lagi. Tok guru dia mandi sejuk lah. Sejuk. Kalau tok guru dia tak boleh mandi, jaga dia. Berat juga nak tolong orang ni pun. Berat sebenarnya bomo ni. Hak molek, hak tak molek pun berat kedua. Hak molek pun ada kalanya nak suruh orang siang tak tidur tengah malam. Siapa tahu benda tu? Tak tidur. Dah kena baca Yasin berapa puluh kali, berapa ratus kali nak tidur kan dah. Bahawa orang beri 20 riyal. Sia. Sia. Orang beri 20, orang tak tahu cerita ni. Tu dia kata. Tapi kalau doktor ikut letak bomo ni kadang-kadang betul lah, betul dia. Tak saya ikut lah nak ikhlas. Ikut ikhlas juga. 10 riyal, 5 riyal. Tu dia sia tak cara. Dia sia tak cara. Tu kesiannya. Lepas pada tu bomo ni apabila dia jadi bomo bahaya, banyak perkara lah. Dia berlawan dengan makhluk lain-lain. Dia siap tu. Orang ni buat sakit, dia pun siap. Marah pun nak kawan tu. Marah nak mari tekan lah ke dia. Dia kena ada pagar pula. Pagar diri, pagar rumah, pagar anak beranak, anak bini, pagar. Nak pagar tu bukan senang pula. Kena amal hak ni. Habis masa dengan hak tu. Kalau ahli ilmu sungguh pendek tak ada. Akak tangan. Tak ada. Sebab apa? Sosok tu berapa banyak kena amal. Kena berterusan, tak boleh salah. Dah kena bersimpati kesian sungguh kat orang. Belah mana-mana pun tak boleh cara, tak boleh pitih, tak boleh fikir. Teruk. Apa kena hak berat seorang-seorang duduk tengah padan tu. Tengah hutan tu seorang-seorang kena pergi duduk situ. Ada kalanya ketika ambil bunga tu tak apa, boleh kira lagi. Suruh ambil bunga 7 macam bunga hak bau, boleh kira lagi. Tapi kalau orang duduk tengah padan malam-malam seorang-seorang duduk tunggu gapo. Situlah penat sebenarnya. Kesian kita tengok. Tetapi kalau kita kenalkan kebaikan dia, kita akan menghargai sebenarnya. Tapi bomo ni dia banyak macam lah kan. Ada hak molek, ada hak tak molek, ada hak ambil kesempatan. Dia boleh ambil kesempatan bila dia ada ilmu tu, memanglah. Hak tu serupa dengan orang lain-lain lah. Orang ngaji agama sekalipun, baca hadis Quran pun, ada hak dunia, ada hak akhirat, macam-macam juga. Serupa ya. Tu atas niat hati masing-masing. Ada juga orang agama kerana nak dunia, ada juga. Orang kita nak orang. Tu dia boleh lah buat dia. Serupa tadi juga bomo pun lagu tu juga. Kita tak boleh kata semua ada takjuh ni, semua tak boleh. Tak boleh, tak kena lagu tu. Bukan semua takjuh. Bukan semua jenis nak dunia. Orang alim. Begitu juga bomo, bukan semuanya jenis wak kena kat orang. Dah. Jadi nak pitih tidak gitu. Jadi kita tak boleh pukul umum. Kesian. Demo ni berat sebenarnya. Berat. Silap tembus sikit je. Benteng dia. Kena lah. Kena tu kat teruk lah. Anak kau kena. Duk buat berubat orang anak sendiri. Berat. Berat. Itu orang panggil ilmu dunia. Dan bolehkah tidak belajar ilmu dunia? Belajar. Nak berubat, kena ketik kaulah, orang kena ketik kaulah, bolehkah? Boleh. Ni Nabi suruh belajar. Dia suruh belajar. Tidak daripada dia, suruh belajar dengan orang lain. Dalam hadis-hadis yang lain banyak lagi dia suruh. Tak, orang tu pandai. Dia kata pergi belajar dengan dia. Dia suruh pergi belajar. Tak apa. Belajar tu molek. Cuma kita orang Islam ada batas dia. Seperti kata tadi lah, selagi tidak ada unsur syirik dan tidak ada perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Islam, untuk kita amalkan, itu tak apa. Hak moleknya kalau orang-orang hadis
Orang kata sahih sungguh hak betul, dia tak sih. Kalau nak ilmu hadis, Quran, nak ilmu tasawuf sungguh, kena buat semua, bergantung dengan Allah SWT. Jangan baca Quran kerana ni tak, kerana Allah SWT. Jangan semaya tu, rajin semaya tu kerana nak ni tak, kerana Allah SWT. Hak tu sebenarnya hak paling baik, hak paling baik. Tetapi mungkin kita tak boleh tolong orang lah, tak boleh tolong orang. Sebab tu kita tidak ada kepandaian, tak boleh tolong. Cuma nasib lah, kalau Allah SWT nak beri, kita tak ada belajar apa-apa. Sebab sahabat ni akan datang, kita akan jumpa ni, ambil upah ki bomo ni, padahal dia tak ajar bomo, baca Fatihah jadi. Tu berkat. Ada kalanya orang bila ikhlas tu Tuhan beri jadi. Tidak nanti yang mana-mana, gapo-gapo saja dia baca jadi. Ada kalanya gitu, tapi tak boleh nak pegang kan? Tak sedap juga. Tak boleh nak pegang. Tu jadi tak yakin tu. Tidak semua jadi. Sebab keramat tu kan, dia bukan ilmu dunia. Dia jadi sendiri. Dia ikhlas kerana Allah, lepas tu Allah SWT jadi sendiri. Semua apa? Tidak semua sebab Nabi. Sebab Nabi. Tidak semua selamat dia. Ada kalanya dia teruk juga kena. Lagu tu hak betul. Kalau hak ilmu dunia, bila ada hak tu memang tak kena, memang selamat, tak kena. Tu kelebihan dia dari segi dunia, kelebihan dia. Tapi keikhlasan kita kurang, jadi kurang. Itulah beza dia. Kita sekat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.